Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak murid yang Cikgu Rozi rindui. Okey, kita sambung lagi subjek pembuatan roti tingkatan 2, masih lagi dalam tajuk amalan keselamatan, kesihatan dan juga kebersihan. Kita akan sambung insya-Allah. Hari ini adalah tajuk terakhir untuk objektif mengenal pasti keperluan amalan 3K. Okey, bukan tajuk terakhir untuk amalan 3K tau. Untuk objektif yang ini sahaja. Okey, so hari ini kita akan lihat apa dia peralatan ataupun yang boleh membantu kita untuk mengurangkan kesan-kesan kemalangan. Okey, so kita ada yang pertama ni ada peti pertolongan cemas ataupun first aid kit. Okey. Okey, ni gambar dia, biasa tengok kan. Okey, so ini adalah first aid kit ataupun peti pertolongan cemas yang biasa kita nampak lah. Di kelas ada, di bengkel ada, okey, di bilik-bilik tertentu. Tapi sebenarnya peti pertolongan cemas ni tak semestinya macam ni lah. Okey, ini yang dibeli siap. Boleh juga kita nak buat sendiri, tapi yang penting sebaik-baiknya adalah kita kena labelkan. Okay? Kita labelkan sebab apa? Supaya senang kita nak kenal, ataupun katakanlah ada orang lain yang tiba-tiba terpaksa nak gunakan peti pertolongan cemas, jadi dia tahu itu adalah peti pertolongan cemas. So, peti pertolongan cemas ni bukan besar, okay? Tak berapa besar, dan dia di dalam peti pertolongan cemas tu sebenarnya ada bekalan dan peralatan yang digunakan untuk memberi rawatan pertolongan cemas. Cemas tu maksudnya sesuatu yang membimbangkan. Okay? So kita nak bagi rawatan awal kepada mereka yang kemalangan, tetapi bergantung kepada kemalangan apa. Untuk luka-luka ataupun cedera ringan boleh, tapi kalau untuk luka-luka yang lebih teruk, lebih parah, kita tak boleh nak suka-suka hati nak rawat. Okay? Kita kena ada orang yang bertauliah lah, ataupun orang yang ada ilmu untuk rawat. Okey, so ini adalah antara contoh-contoh isi peti pertolongan cemas. Kita ada kapas, kita ada kain gos, kita ada pencuci luka, plaster, mungkin kita ada gunting, okey. Dan beberapa item yang semuanya kecil-kecil je dan senang kita masukkan dalam peti pertolongan cemas untuk rawatan kecemasan, untuk luka ringan ataupun kecederaan ringan sahaja. Okey. Okey, dan kita akan teruskan untuk melihat alat-alat keselamatan kebakaran. Kita ada pemadam api, kita ada selimut kebakaran dan kita juga ada hos bomba. So ini semua kita fokus pada kebakaran, okey, kebakaran saja. Okey, pemadam api. Yang ini dah biasa tengok kan? Okey. So pemadam api ni pun ada banyak jenis sebenarnya. Okey, digunakan untuk memadamkan atau mengawal kebakaran kecil. Biasanya pemadam api ni bukan biasanya, sepatutnya di setiap bengkel mesti ada dan juga di setiap bangunan mesti ada. Okey. Dan sebenarnya alat pemadam api ni dia pun ada tarikh luput. Jadi kita kena tengoklah dia punya tarikh tu. Okey, supaya jangan nanti bila masa kita nak guna tak boleh digunakan. Okey, sebab benda kemalangan ni kita tak tahu bila dia akan berlaku. So kena sentiasa bersedia. So untuk kemalangan untuk kebakaran kecil boleh guna yang inilah. Okey. Dan kemudian kita ada selimut kebakaran. Okey, ini contoh selimut kebakaran digunakan untuk memadamkan permulaan kebakaran kecil atau yang baru bermula. Maksudnya api kecil kita nak padamkan. Okey. Sebab oksigen, udara ni ada oksigen dan oksigen ni dia menggalakkan kebakaran. Jadi api akan lebih cepat marak. Jadi kalau dia baru mula, kita akan tutup. Okey. Ni contoh. Contoh di dapur. Kebakaran kecil kan. Kita akan ambil selimut kebakaran ni, kita akan serkup. Tutup api supaya api tu boleh padam. Bila tak ada oksigen, dia akan padam. InsyaAllah. Okey. Dia berfungsi sebagai bahan perencat untuk memadamkan kebakaran. Dan kita kena letaklah di tempat yang senang kita nak gunakan. Jangan simpan dalam almari. Dan ini
selimut ni bukannya selimut yang biasa. Bukan selimut yang biasa kita guna untuk tidur tu. Okey, ini selimut khusus, dia punya material ataupun dia punya bahan tu adalah berbeza. Dia tidak mudah terbakar. Okey. Dan seterusnya kita ada hose bomber. Okey, dan hose bomber. Okey, ni. Dan ini dia menggunakan tekanan tinggi yang membawa air untuk memadam api kebakaran. Biasa tengok kan? Biasa warna merah lah. Kenapa warna merah? Supaya senang nak nampak. Okey, dan dia biasanya dia dalam keadaan bergulung sebab dia panjang. Sangat panjang. Okey? Dan juga di bangunan-bangunan di sekolah pun ada juga hose bomber ni. Okey, pernah tengok kan? So yang ini biasanya dia ada dalam dia punya peti lah. Kita buat satu peti berkunci. Kenapa kita buat dalam peti berkunci? Sebab kita tak nak murid-murid rosakkan. Sebab biasalah vandalism kan. Ada yang gatal tangan, nanti main dan sebagainya. Jadi kita letak dalam tempat macam tu. Okey. So benda-benda ni kita kena jaga, jangan rosakkan sebab kita tak tahu bila kemalangan akan berlaku dan bila berlaku kemalangan kita nak gunakan peralatan ni lah hose bomber ke alat pemadam api ke kita nak gunakan benda ni. Tapi alangkah mendukacitakan sekiranya bila masa kita nak guna hose bomber ataupun alat pemadam api tu tidak dapat digunakan disebabkan dah rosak ataupun ada masalah-masalah tertentu yang menyebabkan kita tak boleh nak guna. Jadi dia tidak berguna semasa kecemasan. Sebab kita tahu kebakaran ni kita kena hentikan awal. Semakin lama dia semakin marak dan dia akan semakin tak terkawal. Jadi di peringkat awal, seawal yang boleh kita perlu cuba untuk memadamkan api kebakaran. Okey? So, hari ni sikit saja kita belajar. Untuk hari ini kelas kita sampai di sini. Jadi boleh teruskan baca, boleh siapkan modul. Seperti biasa, kalau ada masalah boleh hubungi cikgu untuk penerangan ataupun sebarang pertanyaan. InsyaAllah cikgu akan layan. Okey? So, kita jumpa di kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.